keluarga dan masyarakat. Dalam kenyataan berkata, hasil siasatan pada 29 Mac lalu mendapati pusat yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat itu tidak mematuhi peraturan di bawah Akta Taska 1984. Beberapa hari lalu, seorang wanita menggunakan akaun Facebook El Amira berkata dia dimaklumkan guru bahawa anaknya digigit seorang kanak-kanak sehingga cedera di bahagian telinga, pipi dan tangan. Lebih mengejutkan, katanya dia diberitahu anaknya bersama kanak-kanak lain berusia 1 hingga 2 tahun ditempatkan dalam bilik isolasi ketika bayi lebih kecil sedang tidur. Namun pemeriksaan ke atas rakaman kamera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam mengejar arus pemodenan, masyarakat dilihat kurang cakna terhadap isu pengabaian kanak-kanak. Ini dikukuhkan lagi dengan peningkatan isu pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak dalam tempoh 3 tahun yang lepas. Bersama-sama, kita mendalami dengan lebih terperinci tentang isu ini bersama wartawan kita, Adriana Umairah. Bersama saya Adriana Umairah dan pada hari ini saya akan menunggu buat orang awam tentang kes pengabaian kanak-kanak pada masa kini. Bersama saya Encik Fariza, saya akan menunggu buat beliau tentang kes pengabaian kanak-kanak. So Encik Fariza, apakah pandangan Encik tentang kes pengabaian kanak-kanak pada masa kini? Oh, terima kasih. Pada pandangan saya, kes pengabaian kanak-kanak adalah suatu isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Ia boleh memberi impak negatif terhadap perkembangan, contohnya fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak. Penting untuk meningkatkan kesedaran dan melibatkan masyarakat serta pihak berkuasa dalam pencegahan dan perlindungan kanak-kanak. Okey, soalan saya yang kedua, adakah anda pernah mengetahui tentang kes ini di kawasan anda? Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, setakat ini tidak pernah berlaku kes pengabaian kanak-kanak di kawasan perumahan saya. Tetapi sekiranya saya mencurigai atau mengetahui kes pengabaian kanak-kanak, adalah penting untuk saya melapor kepada pihak berkuasa tempatan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau polis. Mereka boleh menyiasat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kanak-kanak tersebut. Okey, melalui pandangan Encik, apakah kesan negatif yang dapat dikesan melalui pengabaian kes ini? Pada pandangan saya, kesan negatif pengabaian kanak-kanak termasuk impak terhadap perkembangan fizikal, emosi dan sosial mereka. Kanak-kanak yang mengalami pengabaian mungkin menghadapi masalah kesihatan mental, rendah diri dan masalah dalam membina hubungan sosial. Ini juga boleh membawa kepada prestasi akademik yang rendah, tingkah laku yang tidak sesuai dan risiko tinggi mengalami penyalahgunaan atau penyalahgunaan dadah. Oleh itu, penting untuk menangani isu pengabaian kanak-kanak dengan serius bagi memastikan kesejahteraan mereka. Okey, baik. Terima kasih Encik Fariza. So, mari kita ke orang yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya nak menunggu buat Encik tentang kes pengabaian kanak-kanak? Boleh, sila duduk. Terima kasih. Boleh saya tahu nama Encik? Nama saya Fatia. Encik Fatia, bolehkah saya nak bertanya tentang adakah kesan pengabaian kanak-kanak ini dapat memberi kesan kepada tingkah laku kanak-kanak? Pada pendapat saya, ya, sebab ia akan memberi kesan kepada perubahan tingkah laku kanak-kanak tu. Kanak-kanak tu dia akan mengalami pengabaian seperti masalah kesihatan emosi, mental, sosial. Sebagai contohnya, dia akan memberi kesan jangka panjang kepada kemahiran interpersonal dan perkembangan kognitif seperti ketidakstabilan emosi, sering merasa ketakutan dan gelisah jika dia berada di orang sekeliling dia. Okay. Soalan saya yang kedua, apakah pandangan Encik Fatia tentang bagaimanakah cara untuk mencegah masalah ini daripada berterusan? Pada pendapat saya, pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah kes pengabaian kanak-kanak ini. Antaranya ialah kita boleh melaporkannya kepada kes pengabaian ini kepada pihak yang berkuasa ataupun agensi perlindungan kanak-kanak. Selain itu juga, kita boleh melancarkan satu kempen kesedaran kepada masyarakat berkaitan hak dan keperluan kanak-kanak ini. Okey, so soalan saya yang terakhir, apakah tindakan yang anda akan lakukan sekiranya terdapat kes pengabaian kanak-kanak di kawasan anda? Jika berlaku kes pengabaian kanak-kanak di kawasan saya
Saya akan segera melaporkannya kepada pihak yang berkuasa tempatan ataupun agensi perlindungan kanak-kanak agar mereka dapat mengambil langkah seterusnya untuk menyiasat kes pengabaian tersebut. Okey, baik. Terima kasih Cik Fatia. Ya, sama-sama. Okey, baiklah, bersama saya Cik Nur Fatin Sabrina daripada Pegawai Atasan Pembangunan Wanita. So, Encik Fatin Sabrina, melalui kajian yang telah kami dapati daripada pengabaian kes kanak-kanak ini semakin meningkat. Jadi, apakah pandangan Cik Fatin Sabrina tentang hal ini dan bagaimanakah pihak atasan mengenai kes ini supaya tidak berleluasa? Okey, pada pandangan saya seperti yang kita ketahui bahawa kes pengabaian ini dia dikategorikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah pengabaian fizikal dan perubatan. Yang kedua, pengabaian pendidikan, dan yang terakhir ialah pengabaian psikologi ataupun emosi. Okey, kerajaan negeri sedar dan bersikap cukup kritikal terhadap kes berkaitan kanak-kanak ini yang sentiasa diberi perhatian yang secukupnya lah. Okey, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi trend turun naik graf statistik kes penganiayaan ataupun pengabaian kanak-kanak ini. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa peningkatan mendadak berlaku pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan tahun di mana berlakunya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP lah akibat COVID-19. Okey, dalam tempoh ini, tekanan dan kesulitan hidup rakyat yang terpaksa berkurung di rumah telah membuatkan emosi amat menekan sehinggakan kanak-kanak turut dijadikan mangsa keadaan. Bagaimanapun, pola peningkatan kes tersebut tidak perlu dilihat sebagai satu sisi positif di mana timbulnya kesedaran yang tinggi dalam kalangan rakyat. Jelas dapat dilihat masyarakat mahupun ibu bapa tampil untuk melakukan ataupun melaporkan kes itu kepada pihak yang berkuasa lah. Okey, kesedaran yang menebal ini sudah pasti didorong oleh usaha yang berterusan oleh pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Pujian harus diberikan ataupun dizahirkan kepada semua agensi seperti JKM dan sebagainya. Okey, banyak usaha advokasi, kempen turun padam, dia memberi penerangan malah melakukan tindakan susulan bagi kes-kes dan isu berkaitan kanak-kanak kian dilaksanakan. Baik, terima kasih Cik Fatin Sabrina. Baiklah, itu sahaja temu bual saya bersama dengan orang awam tentang kes pengabaian kanak-kanak, dan marilah kita kembali kepada wartawan Encik Radia. Kanak-kanak adalah masa depan negara. Isu pengabaian kanak-kanak haruslah dibendung bagi menjamin kesejahteraan negara. Diharapkan semua pihak mengambil serius tentang perkara ini bagi menjamin keharmonian kanak-kanak. Sampai sini sahajalah kupasan isu ini bersama kami. Semoga kita berjumpa lagi pada lain masa. Sekian dan terima kasih.